Salam keluarga Malaysia, Berita Pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Saudara, Malaysia meminta masyarakat antarabangsa mengambil lebih ramai pelarian dari Myanmar, termasuk Rohingya, untuk ditempatkan semula di negara masing-masing. Perkara itu disuarakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-77. Tegas beliau, krisis Myanmar sukar diselesaikan jika komuniti dunia gagal menangani punca utamanya. Lebih mendukacitakan, Majlis Keselamatan tidak mengambil sebarang tindakan serius dalam mengatasi situasi tersebut. Malah ada yang melihat Majlis Keselamatan berlepas tangan dan menyerahkannya kepada ASEAN. Malaysia kecewa tiada kemajuan bermakna dalam pelaksanaan kesepakatan 5 perkara ASEAN, terutamanya oleh pihak junta Myanmar. Dalam acuannya sekarang, kesepakatan 5 perkara ASEAN ini tidak boleh diteruskan lagi. Justru kesepakatan ini perlu diberi nafas baru dan diperhalusi berdasarkan rangka kerja, jangka masa dan matlamat akhir yang lebih jelas. Sesungguhnya yang lebih penting ialah aspirasi rakyat Myanmar perlu dipenuhi. Walaupun bukan negara yang menandatangani Konvensyen Status Pelarian 1951 dan Protokol 1967, Malaysia menerima hampir 200,000 pelarian Rohingya atas dasar kemanusiaan. Awal minggu ini, Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menegaskan ASEAN perlu memutuskan sama ada konsensus 5 perkara oleh junta Myanmar masih relevan atau harus dibatalkan segera. Keputusan perlu dicapai sebelum sidang kemuncak ASEAN November ini. Dalam pada itu, Majlis Keselamatan PBB sedang mempertimbang resolusi yang digubal oleh Britain dan diedarkan Jumaat lepas. Resolusi itu akan menuntut penamatan semua keganasan di Myanmar selain menggesa penghentian segera pemindahan senjata ke Myanmar dan mengancam sekatan PBB. Hanif Moili melaporkan. Resolusi berkenaan juga akan menggesa junta Myanmar membebaskan semua tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi, melaksanakan Pelan Damai ASEAN dan membenarkan peralihan demokrasi. Program Pembangunan PBB UNDP telah meramalkan bahawa impak gabungan rampasan kuasa dan pandemik COVID-19 boleh memaksa hampir separuh penduduk Myanmar terjerumus ke dalam kemiskinan tahun ini. Tentera melakukan pencabulan hak asasi manusia dengan sewenang-wenangnya seperti yang mereka lakukan 4 tahun lalu semasa penganiayaan ganas terhadap Rohingya dan etnik minoriti lain pada dekad sebelumnya. Majlis Keselamatan telah lama berpecah mengenai Myanmar dengan diplomat berkata China dan Rusia berkemungkinan akan melindungi negara itu daripada sebarang tindakan tegas dan rundingan mengenai draft resolusi British mungkin mengambil sedikit masa. Untuk diterima pakai, resolusi Majlis Keselamatan memerlukan sekurang-kurangnya 9 undi menyokong dan tiada veto oleh Rusia, China, Amerika Syarikat, Perancis atau Britain. Perpecahan semakin mendalam, ketidaksamaan semakin meluas, cabaran semakin banyak, dunia perlukan harapan dan tindakan secara menyeluruh. Hani Muhili, New York, RTM. Saudara, ucapan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selama 23 minit pada debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-77 diakhiri dengan mengajak komuniti antarabangsa bekerjasama dalam semangat keluarga dunia. Geostrategis Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat pengenalan konsep itu berupaya meredakan konflik global semasa menerusi amalan komunikasi terbuka. Ia selari pendirian Malaysia yang tidak setuju dengan tindakan pengasingan mana-mana negara dalam keanggotaan PBB. Dengan keluarga dunia, konsep multilateral, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, konflik global, perang Ukraine umpamanya, maka ada logiknya konsep keluarga dunia itu kerana tidak boleh dibuat keputusan secara unilateral.
perlu ada perbincangan, pintu komunikasi perlu dibuka, memberi pertolongan bagi mereka yang memerlukan. Cadangan mewujudkan mekanisme kerjasama monetari antarabangsa pula merupakan sesuatu yang baik. Bagaimanapun ia menuntut komitmen penuh dan kerjasama pelbagai hala merangkumi dasar ekonomi setiap negara anggota sebelum dapat direalisasikan. Apa juga kerjasama antarabangsa atau multilateral cooperation selalunya memakan masa yang sangat lama untuk dimeterai. Masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara kita hanya boleh diselesaikan dengan mengukuhkan sistem ekonomi sedia ada. Selain itu, kestabilan politik negara juga amat penting untuk memastikan ekonomi negara terus maju. Dalam pada itu, ucapan Perdana Menteri di pentas PBB berkaitan sekuriti makanan benar-benar mencerminkan kesediaan Malaysia untuk bekerjasama dengan dunia dalam mengurus dan menangani isu berkenaan. Sudah tiba masanya untuk 193 negara anggota PBB untuk saling membantu mencari jalan penyelesaian yang efektif. Dan saya rasa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mesti menghalusi cadangan yang membawa Perdana Menteri walaupun datang daripada Malaysia, tapi cadangannya patut baik dan satu cadangan yang mungkin akan diambil kira bukan saja daripada negara kita tapi banyak negara yang mengalami isu yang sebaya, dan saya rasa mesti mendapat sokongan yang baik di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Menjelang musim tengkujuh yang dijangka bermula November ini hingga Mac tahun depan, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM siap siaga memainkan peranannya terutama membuat hebahan terkini mengenai banjir dan kawasan berisiko dilanda bencana itu. Tentu kita juga akan menggunakan pelbagai kemudahan dengan bantuan daripada telco kita, penyedia perkhidmatan telekomunikasi untuk bersama-sama mewawarkan maklumat-maklumat yang tentang kawasan-kawasan yang mungkin akan dilanda banjir. Sebagai contoh, kita boleh gunakan SMS Blast untuk kita hebahkan pada penduduk-penduduk khususnya yang akan terkesan dengan banjir ini supaya mereka dapat maklumat lebih awal dan supaya mereka dapat memberikan kerjasama kepada agensi-agensi frontliner seperti bomba dan juga Angkatan Pertahanan Awam untuk berpindah ke kawasan-kawasan yang lebih selamat lagi. Ini pula berkaitan kes ladang pertenakan babi yang didakwa jadi punca pencemaran Sungai Rambai di Lukut, Port Dickson, Negeri Sembilan. Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, Jabatan Perkhidmatan Veterinar JPV telah diarah memantau ladang pertenakan berkenaan. Arahan dikeluarkan selepas pihaknya meneliti laporan lengkap Jabatan Alam Sekitar berhubung pencemaran sungai berkenaan. Bagi pihak kementerian, olehkan lesen itu dikeluar oleh pihak veterina, mereka bertanggungjawab memantau lah. Dan alhamdulillah saya pun dah maklum pada timbalan menteri berkenaan supaya dan laporan kita pun kita hantar pada kerajaan negeri supaya mereka juga bertindak. Jadi kita nak kategori 5 dapat kita reducekan, dapat kita turunkan supaya at least sungai tu ada kehidupan. Untuk masa ni Sungai Rambai ni kosong, oksigen terlarut dia tak ada. Tak ada sebarang kehidupan. Mana pencemaran partak kritikal. Dan sempena Hari Pembersihan Pantai Sedunia 2022, Jabatan Laut Malaysia telah menganjurkan program membersihkan Pantai Cunang di Tanjung Sepat, Selangor. Program CSR dengan kerjasama Lembaga Dius Api LDA itu bertujuan menjaga kebersihan pantai selain menyumbang kepada keseimbangan ekosistem kawasan sekitarnya. Ia merupakan program tahunan yang dilaksana sejak 2019. Aktiviti pada hari ini itu dianjurkan oleh Jabatan Laut Malaysia melalui Institut Latihan Pengangkutan Laut atau MATRIN yang berlokasi di Pulau Indah.
Jadi hari ini kita telah mengumpul seramai lebih kurang 120 orang sukarelawan lah ya, untuk sama-sama ya kita membuat kerja-kerja pembersihan di Pantai Cunang ini. Sukarelawan yang menjayakan program itu terdiri daripada kaki tangan agensi kerajaan pusat dan tempatan selain wakil Persatuan Pemilik-Pemilik Kapal Malaysia dan komuniti orang asli Mameri. Saudara, Sukuk Digital Pertama Malaysia, Sukuk Prihatin yang dilancar 22 September 2020 telah ditebus sepenuhnya pada 22 September tahun ini. Terbitan Sukuk Prihatin telah dilanggan 2,436 pembeli dengan jumlah keseluruhan terbitan lebih 6.6 bilion ringgit. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menyatakan jumlah terbitan telah disalur bagi membiayai sebahagian perbelanjaan di bawah kumpulan wang COVID-19. Ini termasuk pinjaman mikrokredit di bawah Bank Simpanan Nasional dan Tekun Nasional, bantuan khas pelajar institusi pendidikan tinggi, selain kempen e-dagang bagi PKS dan perusahaan mikro. Kerajaan merakam penghargaan kepada pelanggan sukuk tersebut, terutama kepada 95 pemegang sukuk prihatin yang memilih untuk menyumbangkan amaun prinsipal kepada kerajaan. Bagi memartabat semangat keluarga Malaysia, keseluruhan sumbangan berjumlah lebih 2 juta ringgit akan disalur kepada akaun amanah bencana. Dalam pada itu, beliau sekali lagi mengulangi komitmen kerajaan untuk meneruskan inisiatif meringankan beban rakyat dalam bajet 2023. Tengku Datuk Seri Zafrul mengakui, meskipun ekonomi negara berkembang, namun masih ada individu yang belum pulih sepenuhnya daripada pandemik COVID-19. Jadi, apa yang kerajaan buat untuk bantu rakyat? Bagi golongan yang terkesan seperti golongan miskin tegar, telah sedia ada bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pada masa yang sama, ada juga bantuan daripada Baitul Mal dan Pusat Pungutan Zakat Negeri. Selain itu, kelayakan untuk menerima bantuan keluarga Malaysia juga telah ditambah baik. Kalau dulu keluarga yang berpendapatan di bawah RM4,000 sahaja yang terima BSH, sekarang ni keluarga yang berpendapatan bawah RM5,000 pun boleh dapat BKM. Sementara itu, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP sedang berbincang dengan Kementerian Kewangan untuk mewujudkan skim khas bagi mahasiswa yang menceburi bidang keusahawanan. Menteri KUSKOP Tan Sri Noh Omar berkata, cadangan itu bertujuan membantu mahasiswa yang berdepan kesukaran untuk mendapatkan modal bagi memulakan perniagaan. Jelas beliau, minat mahasiswa dalam bidang berkenaan semakin bertambah. Justru kepakaran dan ilmu dimiliki mahasiswa perlu dimanfaatkan dengan memberikan bantuan diperlukan. Langkah itu berupaya memacu perkembangan sektor keusahawanan tempatan. Tan Sri Noh berucap merasmikan Majlis Penutup Program Akses kepada Pembiayaan Biaya Usahawan 2022 di Ibu Negara. Program 2 hari berakhir semalam bertujuan memberi pendedahan mengenai pembiayaan yang disediakan kepada usahawan oleh kementerian, institusi kewangan dan agensi berkaitan yang mencatat kehadiran lebih 3,000 pengunjung manakala potensi pembiayaan diluluskan berjumlah 31.6 juta ringgit.
Ini pula usaha bagi mencapai matlamat sifar miskin tegar menjelang 2025. Pensyarah kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Dr. Muhammad Iqmal Isham Kamarudin berpendapat pembangunan modal insan dan galakan penglibatan dalam ekonomi setempat perlu jadi tumpuan. Ini penting bagi memastikan kelangsungan pendapatan isi rumah dalam jangka masa panjang. Pertamanya sudah pasti pembinaan pendidikan modal insan perlu diterapkan kepada mereka. Ini bagi memastikan agar mereka mempunyai satu kesedaran bahawa untuk keluar ataupun bangkit daripada miskin tegar itu mengembling golongan ini agar bersama-sama dalam terlibat di dalam projek-projek ataupun program-program ekonomi setempat yang bukan sahaja boleh menyumbang kepada meningkatkan pendapatan mereka isi rumah, tetapi juga boleh menyumbang kepada keperluan permintaan dan penawaran pasaran domestik Malaysia. Ini termasuklah di dalam projek-projek kritikal seperti projek-projek pertanian, penternakan dan juga projek-projek lain yang berkaitan dengan penghasilan makanan. Pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan pasaran pekerjaan kian pulih. Bagaimanapun, pensyarah kanan Putra Business School Dr. Ida Yassin berkata, sekiranya ketidaktentuan nilai ringgit berterusan dengan ketara, keyakinan akan terjejas seterusnya merugikan peniaga. Kerana dalam perniagaan kita kalau boleh untuk mengurangkan ketidaktentuan ini, kestabilan itu adalah lebih baik dari sudut perniagaan. Contohnya, jika kita telah bersetuju contohnya untuk membeli input dari sesebuah negara dan kita lihat ringgit semakin melemah terhadap dolar Amerika, sudah tentu di satu pihak yang lain merasakan ini sangat sukar kerana mereka telah pun membuat satu perancangan awal, ya. Berhubung tambatan ringgit, analisa perlu dilaksanakan bagi memastikan semua pihak mendapat manfaat sekaligus menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Terdahulu, Gabenor Bank Negara menyatakan pergerakan ringgit terus ditentukan oleh pasaran. Pemantauan rapi akan terus dilaksana bagi memastikan pasaran kewangan kekal teratur dalam keadaan perkembangan luaran. Bantuan khas keuangan bagi tahun 2023 dibayar kepada anggota perkhidmatan awam grade 56 ke bawah berjumlah RM700 dan RM350 bagi pesara kerajaan dan veteran tidak berpencen yang akan diberi pada Januari 2023. Angka kematian akibat bot karam di perairan Kemboja meningkat kepada 3 orang. Pihak berkuasa Kemboja turut mengesahkan 9 lagi individu diselamatkan di perairan Vietnam Jumaat lalu. Ini menjadikan jumlah individu yang diselamatkan bertambah kepada 30 orang. Sementara 8 lagi masih hilang. Usaha mencari dan menyelamat individu yang masih hilang giat dilaksana pihak berkuasa Kemboja. Bot dinaiki 41 warga Cina itu dilapor karam awal Khamis lalu di perairan dekat Sihan Vale, Kemboja yang popular sebagai destinasi pelancongan dan perjudian. Punca kejadian masih disiasat. Sementara itu, mangsa bot karam yang terselamat kini dirawat di Hospital Sihanouk Village, Kemboja. Salah seorang mangsa mendakwa diperdaya untuk mengikuti pelayaran itu bagi tujuan memancing selama 20 hari dengan upah hampir $3,000 Amerika. 去了那里也就10来20天的时间就可以回来，也会有个1-2万元，1到2万是吧？这也可以。是因为我们老板说，就是给我们介绍一个更好的工作嘛，但是我们不知道要这么远。
Setelah memadai Puerto Rico, taufan Fiona kini melanda timur Kanada. Pihak berkuasa mengisytihar darurat kecemasan di bandar Port aux Basque. Taufan Fiona membawa angin kencang, ribut dan hujan lebat yang mengakibatkan banjir. Pokok-pokok tumbang dan diterbangkan selain memusnahkan bangunan termasuk kediaman penduduk. Situasi itu memaksa penduduk di lokasi terjejas dipindahkan ke kawasan selamat. Taufan Talas yang melanda Jepun pula mengakibatkan tanah runtuh hingga memusnahkan beberapa jalan raya. Kerja-kerja baik pulih di jalan raya terjejas sedang giat dilaksana. Langkah itu bagi mengelak kerosakan lebih buruk hingga membahayakan keselamatan pengguna jalan raya dan penduduk sekitar. Agensi Meteorologi Jepun JMA memaklumkan taufan Talas membawa angin kencang dengan kelajuan maksimum 90 km sejam. Juga hujan lebat yang mengakibatkan banjir. Lokasi paling terjejas teruk ialah Shizuoka yang terletak di barat daya ibu negara Jepun, Tokyo. Menaikkan kadar maksimum jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi tujuan award wang tunai daripada 160 hari ke 180 hari. Dengan kenaikan kadar maksimum CGR ini, membolehkan cuti tersebut disimpan bagi tujuan award wang tunai di masa persaraan sekaligus meningkatkan tunai di tangan pada hari persaraan kelak. Saudara, Sukan Malaysia Sukma 2022 melabuhkan tirainya malam tadi. Kontijen Johor mencipta sejarah baharu arena sukan negeri itu apabila muncul juara keseluruhan buat kali pertama dalam 36 tahun penganjuran Sukma. Prestasi barisan atletnya dianggap luar biasa apabila mengungguli carta kedudukan pingat dengan kutipan 77 emas, 52 perak dan 43 gangsa. Trofi anugerah disampaikan legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei kepada Ketua Kontijen Johor Dato' Muhammad Najib Samuri. Juara edisi 2018, Terengganu menamatkan saingan di kedudukan kedua dengan 64 emas, 49 perak dan 56 gangsa. Tempat ketiga, Wilayah Persekutuan dengan 55 emas, 68 perak dan 64 gangsa. Johor turut cemerlang apabila dua atletnya, Muhammad Fakrullah Muhammad Rumaizi dan Tan Rozin, diangkat sebagai atlet lelaki dan wanita terbaik Sukma edisi ke-20. Muhammad Fakrullah, atlet sukan kanu, dipilih susulan pencapaian cemerlang mengundul 9 pingat emas. Dia turut melakar 2 rekod baharu kebangsaan. Sementara Tan Rozin, perenang muda, meraih 6 emas, 1 perak dan 1 gangsa pada Sukma kali ini. First time bagi saya dapat anugerah yang sangat ingin dimiliki oleh semua atlet semua. Memang saya tak expect lah yang saya akan memenangi anugerah ni, dan saya juga tak expect kemenangan bagi diri saya untuk 9 pingat itu dan juga 2 rekod kebangsaan tersebut. Saya hanya fokus untuk membuat yang terbaik lah di setiap acara tersebut. I want to thanks to my coach, my team, my teammates, my friends, my family, and Iskandar Investment Berhad IIB and Paragon Globe Berhad for always supporting me and put a lot of effort on me. Yeah, and I take this for them. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menzahirkan ucapan tahniah kepada kontijen Johor atas kejayaan menjuarai Sukma ke-20. Apresiasi itu dizahirkan menerusi Facebook rasmi baginda. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim turut menzahirkan ucapan sama. Baginda bangga melihat kontijen Johor yang meraih 77 emas melepasi sasaran awal 40 emas.
Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi pula memaklumkan kerajaan negeri akan mengiktiraf dan memberi penghargaan sewajarnya kepada atlet Johor yang telah mengharumkan nama negeri itu. Beliau mengucapkan syabas dan tahniah kepada barisan atlet, jurulatih, tim pengurusan, Majlis Sukan Negeri Johor dan semua pihak yang telah menyumbang dalam kejayaan cemerlang kontijen Johor. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berterima kasih kepada semua pihak yang memberikan komitmen penuh dalam menjayakan SUKMA edisi ke-20. Beliau menyifatkan penganjuran kali ini berjalan dengan baik. Orang yang paling banyak berjasa, yang paling bekerja kuat siang dan malam, tidak lain tidak bukan Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara, Datuk Ahmad Syapawi Ismail. Seluruh warga kerja Majlis Sukan Negara serta seluruh jawatan kuasa pengelola yang telah bekerja sehabis baik demi merealisasikan penganjuran SUKMA edisi yang ke-20 ini. Tamasya SUKMA seterusnya akan berlangsung di Johor pada 2024. Suruhanjaya Tenaga menganjurkan acara larian Energy Efficiency Run 2022 di Putrajaya semalam. Tujuannya meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan penggunaan tenaga secara cekap dan berhemah, juga mengamalkan gaya hidup sihat. Hampir 1,000 individu menyertai EE Run 2022 terdiri daripada orang awam, kaki tangan ST, petugas media dan pelajar sekolah. Setiap peserta yang menamatkan larian tersebut membawa pulang medal finisher dan sijil penyertaan. Manakala pemenang tempat pertama sehingga ke-15 turut menerima ganjaran wang tunai. Turut diadakan pameran, aktiviti permainan dan kuis mengenai kecekapan tenaga. Berita pagi 25 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan jumpa lagi.